Hello Assalamualaikum semua, welcome back to Finivision YouTube channel di mana kita membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Alright, so thank you for clicking in this video and aku harap korang semua enjoy menonton video ini. Okay, tapi sebelum kita get into the topic, aku nak minta tolong korang semua untuk subscribe this YouTube channel so that kita dah sampai 5k nanti aku akan buat giveaway Funko Pop kepada korang semua. Dan aku rasa I think aku need to tease a bit lah Funko Pop apa yang korang semua akan menang soon bila giveaway tu dah buka. Ni aku akan tease satu je lah. Satu daripada 3 Funko Pop tu The first one yang aku akan tease kat korang adalah korang mungkin akan menangi Joker. Yes, yang ni Joker daripada game Batman Arkham Asylum. Siapa yang main game tu dah tahulah karakter Joker ni. This is the one of the Funko Pop yang korang akan menangi kalau korang join giveaway untuk 5k subscribers tu nanti. Alright, so aku harap korang take part lah untuk join this giveaway. Okay, tapi giveaway ni is a side thing. Benda yang topik yang aku nak borak dalam video kali ni adalah berkenaan masih lagi dengan Secret Wars. Sebab lately masa cuti-cuti baru ni ada banyak news dan juga rumors dan juga scoopers berkenaan dengan Secret Wars. Antaranya mungkin Secret Wars akan dilanjutkan lagi tempohnya untuk keluar dekat panggung wayang mungkin pada tahun 2028 lah. Tapi aku nak cakap ni pasal pengarah untuk Avengers Secret Wars. Sebab baru ni aku ada upload dekat YouTube community berkenaan siapa yang akan mengarah filem Avengers Secret Wars. Dan sekarang ni masih lagi tidak diketahui siapa yang akan mengarah filem tersebut lah. Dan kalau kita tahu pun Avengers Secret Wars ni akan menjadi sebuah filem blockbuster yang sangat-sangat besar dan probably akan jadi lebih besar daripada Avengers Endgame. Sebab kita tahu Avengers Endgame yang mempunyai banyak karakter dalam filem tersebut sudah pun cukup untuk menaikkan kita punya adrenalin untuk menonton. Kita akan bersorak, kita akan menjerit, kita akan melompat daripada kursi dan sebagainya, and itu adalah elemen-elemen ataupun DNA yang kita patut harungi, kita patut lalui sekali lagi di dalam Avengers Secret Wars. Dan itu adalah expectation kita. Adakah salah untuk membuat expectation tersebut? Bagi aku tak. Sebab Avengers Secret Wars is a huge event dalam Marvel Comics. Tapi bear in mind Avengers Secret Wars untuk MCU nanti dia takkan pakai konsep Avengers Secret Wars daripada tahun 1984 dan juga Avengers Secret Wars tahun 2015 oleh Jonathan Hickman. Itu yang aku dapat tahu. Sebab kita tengok dia punya trend pun ataupun flow movie untuk Multiverse Saga Phase 4, 5, 6 ni memang literally tak sama dengan Avengers Secret Wars untuk 2015 pun. Memang tak sama. So aku rasa akan ada story alteration yang sangat-sangat besar dalam Avengers Secret Wars nanti. Senang cerita, dia akan buat satu penceritaan Secret Wars yang baru daripada tahun 1984 dan juga daripada tahun 2015. Tapi setakat ni kita tak tahu siapakah pengarah yang berkaliber dan juga mampu untuk membawa satu cerita Avengers Secret Wars. Back then untuk Endgame kita dapat Russo Brother. Dia mengarah filem Avengers Infinity War dan juga filem Avengers Endgame. Maksudnya back to back daripada Infinity War pergi ke Endgame. Setahun lepas tu Endgame keluar. Tapi untuk Secret Wars kita ada 2 filem yang besar dalam Multiverse Saga. Kita ada Avengers Kang Dynasty dan juga kita ada Avengers Secret Wars. Di mana Avengers Secret Wars akan ada 2 part lah. So siapa yang akan mengarah kedua-dua part ni? Nama yang sangat-sangat tinggi yang tengah naik sekarang ni, aku dah bagi tahu dekat YouTube community, adalah Sam Raimi. Okay, Sam Raimi ni for those yang tak tahu, dia banyak mengarah filem-filem yang berkaitan dengan horror element, dan juga dia yang mengarah filem Spider-Man yang paling OG setakat ni, iaitu Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Okay, dan latest dia mengarah filem MCU. For the first time dia appear dalam MCU adalah filem Doctor Strange Multiverse of Madness, which is a filem yang korang semua tahu aku tak menggemari filem tersebut. Ni aku bagi tahu kenapa. Okay, Sam Raimi ni dia mempunyai satu bukan superpower lah, I mean dia punyai satu DNA untuk bawakan satu cerita-cerita horror dengan sangat-sangat bagus. And in fact, fakta menarik untuk korang semua, Sam Raimi is the first director yang membawakan horror element to the MCU. Dan aku sangat-sangat sukakan benda tu. Sebab dalam MCU kita nampak lebih kepada story tentang superhero dan sebagainya. Kita tak nampak the side of the side of horror, the side of hantu-hantu ni. Kita tak nampak benda tu. Tapi Sam Raimi berjaya bawakan elemen tu ke dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan perasaannya kita tak rasa kontra. Kita rasa macam kita masih berada dalam dunia MCU.
Cumanya dalam sentuhan yang berbeza, which is aku rasa sangat-sangat menyukai sentuhan Sam Raimi. Dan itu, adakah itu kelebihannya? Betul, itu memang kelebihannya, sebab selama ni pun dia banyak mengarah filem yang berkonsepkan horror element. Dan kalau korang tengok pun, dia punya trademark, dia punya zoom in, zoom out, dia punya transition, which is very very good lah dekat filem-filem horror lain. Tapi dekat Doctor Strange Multiverse of Madness, dia ada transition yang aku rasa macam sangat-sangat dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, arahan daripada Sam Raimi ni lah. Selain daripada tu, Sam Raimi ni juga, bagi aku lah, dia ada kekurangan yang terbesar tau bila membuat satu filem superhero, which is team up superhero ataupun mempunyai karakter superhero yang banyak dalam satu filem. Aku beri pujian kepada Sam Raimi, sebab dia yang direct Spider-Man 1 dan juga Spider-Man 2 untuk Tobey Maguire punya Spider-Man lah. Tapi bila pergi je kepada Spider-Man yang ketiga, dekat situ dia gagal. Dekat situ dia gagal bila Spider-Man ada, Green Goblin ada, Venom ada, Sandman ada. Bila 4 je karakter ni yang muncul dalam Spider-Man 3, dia tak berjaya untuk polish dan juga ketengahkan certain karakter. Dan adalah, korang mungkin boleh cakap filem Spider-Man 3 itu gagal disebabkan writing. Betul, semua cerita pun memang based on script dahulu. Kalau skrip itu tak berjaya, maksudnya arahan daripada pengarah tidak akan berjaya. Tapi pengarah juga mempunyai mempunyai, macam mana nak cakap, kuasa. Mempunyai kuasa untuk menunjukkan beberapa scene yang penting kepada sesetengah karakter. Tu pengarah memang ada power untuk ni. Tapi untuk Spider-Man yang ketiga, Sam Raimi memang gagal macam tu. Sebab tu Spider-Man yang ketiga, antara Spider-Man 1, 2, 3 trilogy untuk Sam Raimi, Spider-Man 3 adalah paling bawah bagi aku. Sebab dia tak berjaya untuk polish karakter Spider-Man, Peter Parker, Mary Jane, Venom, Sandman, Spider-Man, semuanya aku rasa macam tak sampai peak dia. Dia just macam ada certain contoh macam Venom, bagi aku rasa sangat-sangat poor character development. Sometimes kita rasa dia punya character development tu terlampau rush, tak rasa natural. Tu yang berlaku dalam Spider-Man yang ketiga. Tapi when we talk about dia punya project dalam MCU, which is Doctor Strange Multiverse of Madness, yang ni lagi ketara. Dia tak berjaya untuk highlightkan Doctor Strange. Doctor Strange memanglah main karakter dalam cerita tu. Cumanya bagi aku dia tak dapat berikan yang terbaik kepada Doctor Strange. Lepas tu apa yang dia tak berjaya buat, America Chavez sangat-sangat poor character development. Yes, betul lah, writing tu America Chavez pun tak apa okey. Lepas tu Scarlet Witch, tiba-tibanya cerita tu berbolak-balik, bukannya pergi kepada Multiverse of Madness, dia pergi kepada konflik di antara Wanda Maximoff dan juga Doctor Strange. Salah faham ideologi sort kind of thing lah. Tapi dia dah lari konsep dekat situ. Which is aku sangat-sangat bengang tonton Doctor Strange Multiverse of Madness. Memang literally satu lagi, Illuminati. Yes, Illuminati, Richard, Charles Xavier. Dia rasa sangat pointless tau. Kewujudan mereka tu sangat-sangat pointless. Lagi-lagi kita rasa macam sebab Illuminati ni merupakan satu tim yang solid tau dekat dalam Marvel Comics. Tapi dalam cerita tu dia portray Illuminati ni hanyalah tim bodoh saja yang mampu dikalahkan oleh Scarlet Witch. Yes, betul, Scarlet Witch tu powerful, tapi tak kalah macam tu je kan. I can do this all day. Sekarang terbelah dua. Apa siut? Dia tak make sense. Tapi aku pujilah dia punya shot tu padu. Tapi cumanya untuk character development, untuk story wise kan, daripada first act, second act, third act, Sam Raimi is not the one lah. Literally Sam Raimi is not the one. Tapi sekarang ni kita juga ada nama-nama lain, tapi Sam Raimi tu paling top lah yang Marvel akan recruit sebagai director untuk Avengers Secret Wars. Dan nama selain daripada tu, yang ni tak ada top apa semua, ada juga nama yang naik sekarang ni, iaitu Sean Levi. Sean Levi ni dia lah director untuk Deadpool yang ketiga. So untuk filem Sean Levi ni macam cerita Free Guy kan, Deadpool yang kedua, tak silap aku dia juga yang direct. Tak silap aku salah, aku tak ingat. Tapi Sean Levi ni dia ada, bagi aku dia ada rentak dia sendiri. Dia ada cara macam mana dia nak bawakan sesebuah cerita. DNA dia sangat-sangat berbeza daripada Sam Raimi. Tapi as for Secret Wars, maybe sebab aku tenggelam dalam satu persepsi yang filem Avengers Secret Wars ni sangat-sangat besar tau. Dan yang paling reliable, yang paling kalau kita macam bagi produk ni kepada seseorang, is Russo Brother. Russo Brother memang certified proven untuk bawakan cerita yang besar. Infinity War dan juga Endgame is the proof lah untuk pada kita semua yang dia ni mampu untuk direct Secret Wars. Tapi tu cerita lain.
apa ni, Russo Brothers memang tak nak direct Secret Wars kan. So itu adalah salah satu kebimbangan aku lah terhadap Avengers Secret Wars, yang dia banyak kebimbangan. Satu daripada story, satu daripada arahan, dan juga satu lagi daripada lakonan-lakonan lah. Sebab kita tahu dalam pelakonan Avengers Secret Wars memang sangat-sangat ramai nanti. So selain daripada tu juga, another scoop yang terbesar sekarang ni baru keluar semalam, iaitu akan ada satu karakter yang probably dah memang confirm yang memang confirm akan muncul dalam Avengers Secret Wars, adalah Tobey Maguire Spider-Man. Semalam rumours ni going so wild dekat Twitter, dan dia datang dari mana-mana tau. Bagi aku dia ni scoopers dan juga insiders, dan boleh dilabelkan sebagai sumber palatau juga, sebab ada rumours yang dia bagi betul, ada yang tak betul. Tapi apa yang dia buat semalam, rumours yang dia buat kat Twitter semalam, adalah dia bagi tahu, dia letak gambar Deadpool, lepas tu dia tulis it's pizza time. Siapa yang tahu it's pizza time ni confirm tahu terus siapa karakter. Tak lain tak bukan Tobey Maguire akan muncul dalam Avengers Secret Wars. Tapi for now, just take it with a grain of salt. Jangan letakkan harapan yang tinggi. Kita macam buat-buat tak tahu je kan. Kalau dia tak muncul, mungkin kita boleh hampa. Tapi kalau dia muncul, wow, that is going to be a huge moment lagi sekali. Mungkin setara-setaraf dengan Spider-Man No Way Home. Tapi aku rasa ada chances lah yang Tobey Maguire akan mati dalam Secret Wars. Tapi mati with honor lah kalau boleh. Mati memperjuangkan, mati protect MJ ke something like that kan. Aku harap macam tu lah. And another scoop juga untuk korang semua adalah story Deadpool yang ketiga akan berkait rapat dengan Avengers Secret Wars. Berkait rapat dari segi apa? Ingat tak baru-baru ni ada leak kan? Ada leak di mana Deadpool dan juga Wolverine tengah berlawan dekat Fox, something like that kan. Sekarang ni Scoopers mengatakan perlawanan tersebut, Deadpool dan juga Wolverine tu berjumpa bukan dekat The Void, tapi dekat Battle World. Dekat Battle World sia. Aku jadi macam tak boleh brain. Serius lah, yang tu dah dekat Battle World ke? Aku macam lost sikit sebab aku pegang konsep Battle World Avengers Secret Wars 2015. So bila dia dah nak munculkan Battle World ni, aku jadi macam tanda tanya macam mana Battle World ni akan terjadi dalam MCU kan. So setakat ni yang kita dapat tahu, TVA sekarang ni dia tengah collect ni maksudnya mengumpul beberapa superhero daripada universe yang sudah pun hancur. Antaranya Fox, Sony. Sekarang ni semua tengah hancur. Dan diorang akan bertempur dekat satu dunia yang baru, yang mungkin dikenali sebagai New World ataupun Better World. Dan benda ni memang ada dalam komik. Cuma aku tak tahu adakah purpose dia, penciptaan Better World ini sama seperti dalam komik, ataupun dia akan buat sendiri. Siapa yang akan in charge of Better World dan sebagainya. Adakah Dr. Doom? Aku tak tahu sama ada dia sama ke tidak. So for now, Deadpool yang ketiga akan menceritakan dengan sangat-sangat rapat tentang apa yang akan terjadi dekat Avengers Secret Wars nanti. Dan juga berita buruknya, cerita-cerita lain takkan ada kaitan yang besar terhadap Avengers Secret Wars. Yang ni aku start macam piss off. Sebabnya masa Infinity Saga kan, setiap penceritaan membawa kepada satu pengakhiran, iaitu Avengers dan juga superhero dekat atas muka bumi bertempur dengan Thanos yang mempunyai satu matlamat untuk hapuskan half of the population for the greater goods, untuk menghentikan daripada Celestial lahir dan sebagainya kan. Which is bagi aku sejak story konflik tu memang sangat-sangat bagus lah. Continuation story dia pun bagus. Tapi dalam Multiverse Saga ni, tiba-tiba rumours ni cakap filem Deadpool saja akan menjadi satu filem induk yang akan berkait dengan Secret Wars. Filem-filem lain yang akan muncul lepas ni, Captain Marvel ke dan sebagainya, hanyalah macam mungkin ada kaitan ataupun tak ada kaitan langsung. Just for story development saja untuk Multiverse Saga. Dan aku rasa macam piss off sikit, macam why dia tak buat why dia tak pakai DNA yang sama macam Avengers Infinity War dan sebagainya, Infinity Saga. Memang DNA tu sudah ke belakang. Dah diguna pakai selama 10 tahun, 2008 sampai 2018 kan. Memang. Tapi aku rasa DNA tu still relevant kalau dia nak buat dalam Multiverse Saga. Dan mungkin orang akan expect, orang akan tahu macam mana endingnya untuk Secret Wars. Tapi itu adalah story yang bagus lah. Flow dia cantik. Daripada Phase 4, Phase 5, Phase 6. Ni Phase 4 dah terumbang-ambing. Phase 5 pun sekarang ni baru saja kita nak panaskan badan, dah pun terumbang-ambing. So itu adalah beberapa aku punya concern terhadap Avengers Secret Wars nanti. Tapi aku tahu filem ni lambat lagi akan muncul. But yeah, let's take
a bit of hit lah untuk Avengers Secret Wars. So itu dia my scoop dan juga my bukan my scoop lah, scoop ni dari aku dapat daripada MCU Network. Korang boleh follow dekat Twitter. Tapi itu adalah pandangan aku terhadap this thing lah. Aku kind of tak agree Sam Raimi akan jadi pengarah. Aku kind of tak agree kenapa dia tak buat continuation story from one project to another yang berkait dengan Avengers Secret Wars. Tapi apa yang aku agree dan aku faham is for now Battle World akan diperkenalkan dan Deadpool and Wolverine ada dalam filem tu, ada dalam Battle World. So aku dah nampak sikit macam mana gambarannya, cumanya macam mana pengolahan cerita tu aku tak nampak. Macam mana cerita sekarang yang kita ada daripada Loki dan akan keluar Oktober ni pergi ke Secret Wars. Yang tu aku macam still sama-sama. Tapi tak apa, kita bagi peluang kepada Marvel Studios tengok apakah caranya untuk dia attract balik general audience tonton filem-filem Marvel. Nanti kita tengoklah. So itu dia video untuk hari ni. I hope you guys enjoy dan don't forget to subscribe to win this Funko Pop. Ni hanyalah satu daripada 3 Funko Pop yang anda semua akan menangilah. Which is benda ni Joker. Aku sebenarnya bila aku beli ni dan aku sampai tengok macam aku nak simpan tapi macam aduh siut lah. Kena bagi orang pula. Tapi tak apalah, it's for you guys kan. So itu dia video untuk hari ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye bye semua.